Bab keempat, orang yang memakai perkataan nifas untuk haid dan perkataan haid untuk nifas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zainab binti Ummi Salamah. Beliau bercerita sesungguhnya Ummu Salamah menceritakan kepadanya, katanya, ketika saya sedang berbaring-baring dalam satu selimut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saya kedatangan haid. Saya keluar daripada selimut itu dan mengambil pakaian haid saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah engkau telah bernifas? Yani dia menggunakan perkataan itu, anufisti. Maksud beliau ialah berhaid. Saya menjawab, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam selepas itu memanggil saya dan saya berbaring, yakni tidur lagi bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam selimut tadi. Bab kelima, bersentuh-sentuhan kulit dengan perempuan, yakni isteri yang berhaid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, saya sendiri sering kali mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air daripada bekas yang sama. Masing-masing dari kami berjunub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya memakai kain. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersentuh-sentuhan kulit denganku dalam keadaan aku berhaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghulurkan kepalanya, yakni dari dalam masjid untuk dibasuh kepadaku ketika beliau sedang beriktikaf. Maka saya membasuh kepala baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saya berhaid. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu bersentuh-sentuhan kulit dengan seseorang daripada kami ketika haidnya sedang keluar dengan banyak, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyuruhnya memakai kain. Setelah itu barulah baginda berasmara dan bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapalah di antara kamu yang dapat mengawal hajatnya, yakni keinginan nafsunya, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengawalnya? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mahu berasmara atau bersenda gurau dan bersentuh-sentuhan kulit dengan mana-mana isterinya ketika ia sedang berhaid, beliau akan menyuruh isterinya itu memakai kain. Sufyan juga telah meriwayatkan hadis ini daripada Asy-Syaibani. Kita tengok dulu. Ini masih lagi menceritakan bab ini, hubungan apa ni dengan perempuan yang berhaid, ataupun penjelasan tentang haid lah. Semuanya ni risalah ni semua sekali daripada awal sampai ke akhir berkenaan dengan haid. Bab orang yang menamakan nifas sebagai haid dan
menamakan perkataan haid sebagai nifas. Yang ni pakai perkataan nifas untuk haid, dan sebaliknya pakai perkataan haid untuk nifas. Imam Bukhari nak cerita kedua-dua cara ni telah dipakai, telah diguna oleh Nabi SAW. Hak lebih pentingnya dia nak cerita hukum lah. Imam Bukhari dia nak cerita hukum, walaupun dari segi bahasa pun boleh masuk juga. Sebab Nabi SAW seorang yang sangat tinggi bahasa dia. Sama sekali tidak akan ada percanggahan. Penggunaan bahasa oleh Nabi SAW tu dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang tinggi, tidak akan bercanggah. Walaupun zahirnya nampak ada percanggahan mengikut istilah kemudian, tetapi kalau mengambil kira sudut bahasa, tidak bercanggah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari di sini agak pelik sikit cara dia tu. Hak adanya Nabi SAW sebut nifas. Anufisti, adakah engkau telah bernifas? Yang ni sebutkan perkataan nifas, tapi maksudnya ialah haid. Bukan sebut perkataan haid, tapi maksudnya nifas. Hak ada sini anufisti, situ duduknya. Adakah engkau telah berhaid, maksud dianya. Tapi dia pakai perkataan nifas. Adakah engkau telah bernifas, kalau mengikut lafaz dia tu, walaupun makna dianya, adakah engkau telah berhaid. Ini berarti pakai perkataan nifas untuk haid. Sepatutnya pakai perkataan haid untuk nifas. Di situ. Yang keduanya, kalau kita tengok kan, sebelum pada tu sikit, dikata Ummu Salamah, saya duduk baring-baring dalam satu kain selimut, tiba-tiba saya berhaid. Hak tu terang tu, berhaid. Dia tidak kata saya bernifas, saya berhaid. Itu betul lah tu. Kalau mengikut penggunaan biasa. Tetapi adakah Ummu Salamah pakai perkataan haid di sini untuk nifas? Dah kalau boleh lah kita kata perkataan haid dipakai untuk nifas, perkataan nifas dipakai untuk haid, boleh kedua-duanya, nak tukar lagu tu. Jadi adakah di sini Ummu Salamah kata saya berhaid ni dengan arti saya bernifas, seperti mana dalam tajuk Bukhari itu? Dia mari dua perkara. Samman nifas haidan. Nifas dipanggil haid, haid dipanggil nifas. Dua perkara tu ada. Hak nifas, hak haid dipanggil nifas, itu ada Nabi SAW sebut tu. Haid tapi dipanggil nifas. Dipakai perkataan nifas untuk haid, itu ada. Tetapi perkataan haid dipakai untuk nifas tidak ada. Yang dalam tajuk tu ada juga. Wal haid nifasan. Haid dipakai dengan makna nifas. Sebab apa? Adakah dia ni melahirkan anak? Tentu sekali semua tahu kan, Ummu Salamah dan isteri-isteri Nabi SAW yang lain, selain daripada Khadijah dan Maryah, hak lain tak ada beranak. Atau maksud dia di sini nifas ini keguguran kah? Apakah maksud gugur sehingga boleh haid di sini dipakai dengan makna nifas? Tidak juga. Tidak gugur, keluar haid saja. Jadi di sini tidak jelas Imam Bukhari itu ambil mana